Seorang wanita mendirikan rumah tangga dengan seorang lelaki pada September 2020. Siapa sangka itulah keputusan paling ngeri yang pernah dilakukan wanita ini. Rumah tangga mereka kelihatan gembira dan bahagia. Namun di sebalik senyuman wanita ini, rupa-rupanya jiwa raganya telah hancur kerana bersuamikan lelaki yang tidak berperi kemanusiaan. Wanita ini bukan sahaja berjaya menjaga aib suaminya, malah ahli keluarganya langsung tidak mengetahui tentang kesengsaraan yang dihadapinya. Apakah sebenarnya terjadi kepadanya? Ikuti kisah ini. Wanita ini dikenali sebagai Jahidah Norde Elisa Vista berusia 43 tahun yang berasal dari Sabah, seorang kaki tangan awam sebuah jabatan kerajaan di Johor, bertarung nyawa selepas parah disyaki dipukul suaminya sendiri pada 4 Mei 2021. Mangsa yang sedang hamil 4 minggu ketika itu mengalami kecederaan parah di kepala dan tengkorak, terpaksa dibuang akibat pendarahan selain rahang, tulang belakang serta rusuk retak disyaki dipukul suaminya yang berusia 38 tahun. Mangsa yang tidak sedarkan diri dipindah ke Hospital Tuanku Jaafar HTJ Seremban selepas menerima rawatan awal di ICU atas permintaan keluarga, selain nasihat daripada pihak Hospital Sultanah Aminah HSA. Difahamkan lelaki yang dikenali sebagai Rosmaini Abdul Rauf 38 tahun dikendaki polis bagi membantu siasatan kes ini. Adik mangsa dikenali Fazariah berkata, dia dan adik-beradik sedih dengan keadaan yang menimpa kakak sulung daripada 7 beradik itu. Kecederaan yang dialami Jahidah sangat teruk yang membuatkan dia koma sehinggakan pembedahan terpaksa mengambil masa selama 12 jam. Adik mangsa terkejut dengan insiden yang menimpa kakaknya itu kerana mangsa tidak pernah memberitahu atau berkongsi dengan adik-beradik lain mengenai masalah yang dihadapinya dalam keluarganya. Malah ketika kakaknya datang bersama suami ke rumahnya, tiada tanda menunjukkan pasangan suami isteri itu mempunyai masalah. Malah mangsa sendiri tidak pernah memberitahunya masalah dalam keluarga atau ada benda tidak baik berlaku. Pada 30 Mei 2021, mangsa telah dibenarkan dibawa pulang ke rumah atas nasihat doktor yang merawatnya. Hal ini kerana ia lebih selamat berikutan keadaan pesakit COVID-19 di hospital yang terus bertambah. Walau bagaimanapun, menurut ahli keluarganya, mangsa masih dalam keadaan koma biarpun sudah berada di hospital selama 27 hari. Tidak banyak perubahan dari segi kesihatan pada diri Jahidah kerana dia masih belum sedarkan diri dan belum boleh membuka mata. Tidak cukup dengan itu, ahli keluarga mangsa dimaklumkan bahawa terdapat kesan lebam pada bahagian matanya yang mungkin disebabkan ditumbuk. Tulang belakangnya juga ada kesan bengkok dan berkemungkinan mangsa hilang ingatan selain peluang untuk pulih seperti biasa adalah tipis. Malah untuk proses makan, ketika ini mangsa hanya diberikan susu khas dengan menggunakan saluran tiup. Sedikit lega selepas doktor memaklumkan keadaan bayi di dalam kandungannya baik. Ketika ini anak yang dikandungnya berusia 15 minggu dengan jangkaan melahirkan anak pada Disember 2021. Sehingga 18 Mei 2021, polis masih memburu suami mangsa bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan Asisten Komisioner Muhammad Fazli Muhammad Zain berkata, individu berkenaan Rosmaini Abdul Rauf beralamat di A102 Perumahan Polis, Taman Derga Jaya Alustar di Kedah dan bekerja sebagai peniaga. Menerusi risikan Polis Johor mendapati suspek dipercayai berada di Shah Alam Selangor atau Alustar Kedah, namun pihak polis berjanji akan membuat serbuan jika mendapat petunjuk baru. Pada 11 Jun 2021, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Dev Kumar mengesahkan suami mangsa ditahan anggota bahagian siasatan jenayah berat D9 jam 11 pagi di Taman Bukit Angsana di Ibu Negara. Suspek yang ditahan kemudian diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Johor Bahru Selatan untuk tindakan selanjutnya. Dalam pada itu, suspek diremah selama 6 hari bermula 12 Jun 2021 sehingga 17 Jun 2021 bagi membantu siasatan. Kusangkakan 1, rupanya 3. Suspek telah didakwa di Mahkamah Seksyen pada 17 Jun 2021. Tetapi sidang pada hari itu dikejutkan apabila mahkamah diberitahu suspek sebenarnya mempunyai 3 orang isteri. Bagaimanapun, Rosmaini Abdul Rauf mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim VM Mabashela. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Jahidah Nordin dengan memukul kepala, muka dan tangan serta menghentak kaki pada bahagian belakang badan wanita itu sehingga menyebabkan kecederaan parah. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pangsapuri di Jalan Tani Kampung Aman, Lakin pada 6 pagi 4 Mei 2021. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Kesiasaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 326A Kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan boleh juga dikenakan denda.
Kes dikendalikan Timbalan Pendawa Raya Nur Sulihin Abdul Rahman, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Timbalan Pendawa Raya kemudian memohon mahkamah mengenakan jaminan sebanyak RM30,000. Berikutan kes ini serius kerana menyebabkan isteri tertuduh dilaporkan koma selain memberi pengajaran kepada masyarakat. Bagaimanapun, tertuduh merayu jaminan terhadapnya dikurangkan kerana dia menanggung 3 isteri dan 7 anak. Hakim kemudiannya menetapkan wang jaminan terhadap tertuduh sebanyak RM7,000 dengan 2 penjamin. Mahkamah juga memerintahkan tertuduh melapor diri di Balai Polis berhampiran selain diarahkan supaya tidak mengganggu mangsa. Pada 18 Jun 2021, Jahidah sudah membuka mata tetapi tidak memberikan sebarang reaksi. Apatah lagi bercakap, malah tubuhnya juga tidak dapat digerakkan. Doktor menganggarkan tempoh pemulihan mangsa akan mengambil masa lama, mungkin setahun atau lebih lagi. Pada 14 Julai 2021, Jahidah juga menunjukkan tanda positif apabila bola matanya bergerak dan jari tangannya sudah pun menggenggam objek. Bagaimanapun, Jahidah masih belum boleh mengeluarkan suara sekaligus tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Tidak banyak perubahan dari segi kesihatannya, namun ada pergerakan pada jari di kedua-dua tangannya, tetapi anggota badan yang lain tidak menunjukkan perubahan. Doktor dan kaki tangan Pusat Kesihatan Daerah masih terus merawatnya bagi memastikan tahap kesihatannya bertambah baik, termasuk keadaan anak sulung yang sedang dikandungnya. Di samping itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM turut menyalurkan bantuan RM500 sebulan untuk urusan penjagaan Jahidah. Pada 30 November 2021, Jahidah selamat melahirkan bayi lelaki dengan berat 2 kg secara pembedahan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Adik mangsa memaklumkan Jahidah menjalani pembedahan kecemasan kira-kira pukul 9 malam. Setelah beberapa hari dilahirkan, keluarga bersetuju menamakan bayi hebat itu sebagai J.A. Sanufail atau mesra dengan panggilan Baby J. Pada 3 Disember, bayi Jahidah terpaksa dimasukkan semula ke hospital kerana bacaan penyakit kuning yang dialaminya agak tinggi. Pada 30 Disember 2021, Jahidah dibenarkan keluar daripada hospital selepas sebulan ditahan wad, sekaligus berpeluang berjumpa anaknya buat pertama kali walaupun belum sedar daripada koma. Namun keadaan perlu dipantau kerana luka pembedahannya belum kering. Menurut ahli keluarga, Jahidah sempat mengalirkan air matanya apabila meletakkan anak kecil itu di atas pangkuannya seolah-olah merasai naluri seorang ibu. Begitulah cerita wanita ini. Sungguh kasihan dia bersuamikan seorang lelaki yang tidak mempunyai hati perut. Apa salah wanita ini sehingga dia diperlakukan sedemikian? Seorang isteri itu haruslah dilindungi dan disayangi, bukannya diinjak-injak ketika dibenci. Setiap wanita pasti mengimpikan keluarga yang bahagia. Namun ujian Allah kepada seorang bernama Jahidah Nordin cukup berat di mata kita. Betapa hebat wanita ini. Perbicaraan kes ini masih berjalan di mahkamah. Semoga ada keadilan untuk mangsa. Namun pendapat peribadi, kami merasakan walaupun suspek didapati bersalah satu hari nanti, 14 tahun penjara tidak setimpal dengan apa yang telah dialami oleh mangsa dan keluarganya. Sepatutnya lelaki seperti ini disiat kulitnya hidup-hidup. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan kebaikan kepada Jahidah, bayinya dan ahli keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.